Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini berita amat mengejutkan. Seluruh Malaysia pasti tak percaya dengan benda ni, tapi betul-betul terjadi. Pernahkah anda jumpa 38 juta wang tunai? 38 juta wang tunai. Pertama, kedua, pernahkah anda melihat 200 kilogram emas? Wow. Huyo, kalau ini memang tahap apa punya kaya lah. Tapi yang mengejutkan, seorang datuk ini ditahan. Datuk ini ditahan bersama dengan 38 juta wang tunai dan emas sebanyak 200 kilogram. Pihak berkuasa telah merampas wang tunai lebih daripada 38 juta ringgit Malaysia dan emas 200 kilogram lebih emas 200 kilogram bernilai lebih 60 juta. Hoyo, lebih daripada 60 juta dan 17 kereta mewah daripada pengedar filem yang bergelar Datuk yang ditahan atas dakwaan pengubahan wang haram pada awal minggu ini. Kes berkenaan disiasat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, Akta Percukaian 1967 dan Akta Kastam 1967. Dalam satu kenyataan, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, rampasan berkenaan adalah hasil operasi pasukan petugas agensi-agensi penguatkuasaan Malaysia, Multi Agency Task Force atau MATF yang diketuai oleh SPRM. Operasi pada Isnin itu telah melibatkan seramai 315 orang pegawai dan anggota daripada 6 agensi serta dijalankan di 34 lokasi sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Operasi itu dijalankan dengan kerjasama 6 agensi penguatkuasaan lain, iaitu Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Cyber Security Malaysia. Operasi yang diberi nama sebagai Ops 82S merupakan kes pertama yang dijalankan di bawah pasukan petugas MATF yang dipengerusikan sendiri oleh peguam negara menurut kenyataan itu. Menurut kenyataan itu lagi, dengan rampasan berkenaan, pihak berkuasa berjaya melumpuhkan satu sindiket rasuah, pecah amanah, penyeludupan barang-barang haram dan pengurangan cukai tidak sah. Antara jenama kereta mewah yang dirampas ketika serbuan termasuklah Maserati, Ferrari dan Mercedes-Benz. Suspek dibebaskan selepas reman tamat. Malaysia kini semalam melaporkan SPRM telah menahan 2 orang ahli perniagaan terkenal dalam pengedaran filem dari India dan membawa masuk artis dari negara itu untuk membuat persembahan di Malaysia. Turut ditahan ialah ahli perniagaan dan ahli politik yang rapat dengan Bersatu, yang sebelum ini mengumumkan hasrat untuk bertanding kerusi DUN di Negeri Sembilan pada pilihan raya negeri akan datang. FMT mengenal pasti salah seorang ahli perniagaan berkenaan sebagai Abdul Malik Dastiger, pengasas dan pengerusi Malik Group of Companies yang terdiri daripada Malik Streams Corporation Sdn Bhd, Malik Maju Sdn Bhd, Malik Streams Antenna Movies Sdn Bhd dan Malik Stream Production and Distribution. Sumber memberitahu Malaysia kini bahawa Malik dan ahli politik berkenaan telah dibebaskan selepas permohonan lanjut tahanan reman ditolak oleh mahkamah hari ini.
Ahli perniagaan kedua yang juga seorang lagi pengedar filem yang mengedarkan filem biografi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Anwar Untold Story, dijangka dibebaskan esok selepas disoal siasat, kata sumber itu. Dilaporkan juga bahawa ASPRM akan memanggil bekas Menteri Kabinet untuk membantu siasatan berhubung perkara itu. Sumber itu memberitahu Malaysia Kini bahawa agensi itu masih belum memanggil menteri berkenaan untuk disoal siasat. The Star awal hari ini mengenal pasti bekas menteri itu sebagai M. Saravanan yang menafikan sebarang pengetahuan mengenai perkara itu. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita ini diterbitkan di malaysiakini.com bertarikh hari ini 26 Julai 2023 pukul 6 petang tadi. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Orang-orang PAS ni dah habis modal kah? Aku pun tak faham. Mereka sudah habis modal kah? Mereka sudah habis modal kah untuk nak dikempenkan? Setiap kali kempen suka sangat nak bandingkan dengan orang punya tempat, orang lain. Yang itulah yang terjadi kepada Sanusi juga tahu. Apabila dia membandingkan negeri dia dengan negeri Selangor, sampai-sampai dia tak sedar telah memperlekeh Sultan Selangor, telah memperlekeh Agong juga, menghina Agong, menghina Sultan Selangor. Kali ini orang Pahang dah terjentik hatinya. Exco Kerajaan Pahang memang hangit. Memang tak boleh nak terima kenyataan daripada seorang pemimpin PAS yang pada ketika ceramahnya, oi, berani-berani saja nak samakan Kelantan, nak bandingkan Kelantan dengan Pahang. Apa hang ingat orang suka kah duk samakan negeri hang dengan negeri orang? Tapi yang paling syoknya, Exco Kerajaan Negeri Pahang akhirnya bersuara dan dia mendedahkan bahawa Kelantan itu liganya tak sama dengan Pahang. Pahang tak sama dengan Kelantan. Pahang jauh bezanya dengan Kelantan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang PAS, cubalah untuk bertaubat. Jangan pandai-pandai untuk kasih banding-banding negeri kamu dengan negeri orang. Kalau negeri kamu tak maju, itu kamu punya pasal lah. Kenapa mau samakan dengan negeri orang? Ini belum negeri 9 bersuara lagi. Adakah bos PAS itu, Patutkah orang bos PAS ini samakan Kelantan dengan negeri 9 dan Pahang? Cuba orang negeri 9 dan orang Pahang, kamu setujukah kamu disamakan dengan Kelantan? Aku dah pergi negeri 9 tahu. Dah banyak kali saya pergi negeri 9, jalan-jalan kat negeri 9. Kelantan pun saya dah pergi juga. Saya fikir, walaupun saya bukan orang Kelantan, walaupun saya bukan orang Pahang, saya fikir saya boleh membuat keputusan segera. Adakah perbezaan di antara Kelantan dan Pahang? Apa perbezaannya? Banyak, banyak. Banyak perbezaan. Jadi Exco Negeri Pahang kata, kita bukan satu liga tau. Jadi apa ni, Exco Kerajaan Negeri Pahang itu turut juga kerana dah hangit. Memanglah siapa tak hangit kalau dibandingkan dengan negeri yang salah. Lepas tu dia kata begini, dia bagi pula bukti-bukti kukuh yang menunjukkan bahawa pemimpin PAS ini dah bengong. Dah tak erti nak berucap, dah kehabisan modal nak berkempen.
sehingga dia dah tak tahu nak kempen apa. Kempennya hanya tinggal satu, banding-banding dengan negeri lain. Lebih baiklah kau kasih maju negeri kau daripada kau pergi kasih banding dengan negeri orang lain. Jangan pula lepas ni dibanding pun pula dengan negeri yang lain. Aku fikir ramai orang tak setuju dengan perkara ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, semuanya dah takut, dah pun tak berani nak buat apa-apa. Dan ini seolah-olah mengesahkan bahawa benda itu betul. Baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, mendedahkan di dalam ceramahnya, dan turut juga Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mencabar supaya pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional dicabar supaya menyaman Anwar Ibrahim kalau dia memfitnah. Anwar Ibrahim kata Perikatan Nasional makan duit haram dengan judi, dana judi. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata Perikatan Nasional pakai duit judi selama ini untuk dana parti. Lepas itu dia cabar kalau berani saman dia kerana dia dedah itu. Pernah satu ketika Muhyiddin Mat Yassin bukan main lagi, dia menafikan dan dia kata dia nak saman Anwar. Dia nak saman. Sampai tiba-tiba ada seorang businessman jumpa SPRM, bawa bukti tentang duit dana judi itu. Lepas dari itu Muhyiddin Mat Yassin yang betul-betul kononnya berani mau saman Anwar itu diam. Dia jadi diam. Dia tak berani. Sampai sekarang lebih kurang 2-3 hari dah video ceramah Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana dia mendakwa bahawa Perikatan Nasional memang ada pakai duit haram dana judi. Sampai sekarang belum ada tindakan daripada Muhyiddin atau Tok Guru Hadi Awang. Adakah ini membuktikan bahawa Perikatan Nasional, PAS dan PPBM bersatu? Kedua-duanya di dalam Perikatan Nasional. Adakah ini membuktikan bahawa mereka memang pakai duit haram, duit judi untuk dana politik? Adakah selepas ini tiba-tiba Hadi Awang cari lagi satu fatwa, cari lagi satu alasan baru nak yakinkan kepada ahli-ahli PAS, ahli-ahli Perikatan Nasional bahawa wang itu tak haram? Kalau orang lain yang pakai, wang itu wang haram. Kalau PAS yang pakai, wang itu tak haram. Adakah ini akan dikeluarkan fatwa selepas ini pula? Aduh. Paling teruk di dalam ketika Perikatan Nasional jadi kerajaan, tak pernah berlaku cabutan judi. Bukan sahaja tidak dikurangkan, malah ditambah sampai 22. Datuk Seri Anwar Ibrahim kata ditambah daripada 8 kepada 22. Sedangkan mereka ini yang mewar-warkan untuk nak memperbetulkan negara Malaysia daripada hukum hakam, daripada haram halal.
Mereka nak jadikan dengan betul, tapi yang terjadi apa? Bukan dikurangkan, ditambah pula. Itu kata Anwar Ibrahim. Dan Anwar cabar supaya diorang pergi saman dia. Sampailah ni tak ada saman. Kalau ada lagi rakyat nak percaya selepas Anwar cakap begitu dan mereka tak berani nak saman ke, tak berani nak nafikan ke, kita tak tahu lagi lah apa sebenarnya yang rakyat nak tengok. Yang saya kesian ni tuan-tuan dan puan-puan, yang kita kesian ni tuan-tuan dan puan-puan ialah kalaulah benda tu memang betul ada, dah berapa ramai mulut sudah makan duit haram, dah berapa banyak keluarga perutnya sudah masuk kerana sudah masuk makanan hasil daripada duit judi. Sebab setahu saya judi itu haram di sisi agama Islam. Jadi selepas dah makan duit haram pula, duit daripada dana judi haram pula, kalau sudah makan duit haram itu, waktu duit haram itu punya hasil makanan dalam perut, saya nak tanya soalan satu saja. Segala amal ibadah yang dilakukan diterima tak? Aduh, pening kepala. Tapi tak payah, aku tak payah nak pening-pening lah. Sebab itu nanti akan dijawab di hadapan Tuhan. Yang pasti satu sajalah, saya mau supaya kalau memang benda ni memang betul ada terjadi, hentikanlah. Pas, tolonglah berhenti. Janganlah pakai duit judi lagi. Lepas itu kedua, lebih baik pemimpin PAS bertaubat. Lepas taubat, pergilah mengaku dan minta maaf kepada ahli-ahli PAS yang telah termakan duit haram daripada judi ni. Kesian tau. Depa ni tak tahu pun daripada makan duit daripada dana judi haram. Mereka tak tahu pun mereka dah makan duit dana judi. Jadi tak adil bagi mereka untuk dapat dosa kalau dosa lah. Okey. Jadi di manakah keberanian Mahyadin Mat Yassin yang hari itu berapi-api nak saman Anwar? Kalau tak ada tindakan, apalagi tak ada pun kenyataan menafikan. Apalagi kalau tak ada pun kenyataan menafikan, ini memang seolah-olah mengiyakan. Seolah-olah ya betul lah itu, kami dah tak boleh buat apa-apa, kami dah kantoi, macam begitu. Jadi kita tunggu apa tindakan seterusnya daripada pemimpin PH, daripada pemimpin PH pula, daripada pemimpin Perikatan Nasional. Adakah mereka berani menafikan? Adakah mereka berani untuk kata tak ada? Adakah mereka berani untuk saman Anwar? Inilah yang kita nak tengok ni. Dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.